Terima kasih. 弟兄姐妹们，你相信上帝的时间是最好的吗？ Amin. Percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. 好不好？我们用信心的话语来宣告这首的诗歌。 Mari dengan iman kita menyanyikan lagu pujian ini. 主啊，谢谢主耶稣，是的，主的向你献上感谢。 是事，我是相信一切都是为我的益处。当主为我预备时候已领导，我相信你的能力，重新恢复我生命。上帝是前。 实在美好，即使有时人无法全然明了，经历种种试探，我始终越相信上帝世界对我实在美好。 Senang sekali bisa kembali ke keluarga GAB Harapan. Amen， 非常的快乐，能够回到这个丰收行道会的这个弟兄姐妹们。Seingat saya, Pak Tony, terakhir saya di sini saya belum punya baby. Seingat saya. Sudah married waktu itu. Sudah married. Yeah. 我记得我最后一次来到这里，我还没有做爸爸哦。 现在我已经做爸爸。Sekarang anak saya sudah usia 4 mau 5 tahun. 现在我的儿子已经快4岁，快要到5岁了。 Dan selama 5 tahun terakhir banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, saudara. 在这5年的过程呢，很多的事情发生在我的生命。 Kita melalui pandemi. 我们经过了这个疫情， melalui berbagai hal. 经过了很多的。 Tapi yang kita tahu, 但我们知道的， Tuhan Yesus setia. 耶稣是忠心的神， tidak pernah meninggalkan kita. 他从来没有离开过我们。 Amin. Amen. Mari pada pagi hari ini saya akan mengajak saudara untuk belajar firman Tuhan. 今天早上我们一起来学习神的话语。 Pada pagi hari ini, siang hari ini saya beri tema Fullness of the Spirit. 今天早上我要给的题目是圣灵充满， atau dalam bahasa Indonesianya penuh dengan roh. 就是印尼文就是说，就是被圣灵大大的充满。 Nah, mungkin saudara bertanya, 也许我们大家会问， untuk apa penuh dengan roh? 到底有什么益处被圣灵充满呢？ Sebab mungkin selama ini saudara hanya melihat bahwa penuh dengan roh itu berdoa sambil bergoyang-goyang dan seterusnya atau apa begitu. 也许你们的认为你们的认知，圣灵充满就是会全身都会抖啊。 Tapi hari ini kita akan belajar 今天早上我们一起学习， bahwa dipenuhi oleh Roh Kudus 怎么样子是被圣灵充满， bukan hanya berbicara 不是用说话言语而已表达， tentang karunia saja, 就不是就谈到这个恩赐而已， tetapi dipenuhi oleh Roh Kudus 但是被圣灵充满， juga mengajarkan kepada kita 也是教导我们 untuk berani meminta maaf, 来跟说一声道歉， meneliti diri sendiri 来省察自己， dan menutup mulut. 来
闭我们的口， Ya, betul. 禁止我们的口。 Karena terkadang kita tidak sadar kita terlalu banyak berbicara bahkan hal-hal yang tidak penting. 有时候我们自己没有发觉到，我们常常说话哦，讲一些没有益处的话语。 Dan tanpa sadar kita merugikan orang lain. 我们不知不觉，我们伤害到别人。 Nah, dengan roh yang memenuhi kita, 当圣灵充满我们， kita akan dituntun. 我们会被引领。 Kapan harus berbicara? 什么时候我们应当说话？ Kapan harus menutup mulut? 什么时候我们要禁止我们的口？ Kita diberi keberanian untuk meminta maaf. 圣灵给我们勇气来说一声对不起。 Dan kita diberi keberanian untuk meneliti diri sendiri apakah ada yang belum benar atau masih salah di dalam diri kita. 圣灵给我们亮光，让我们省察自己到底我们里面还有什么不对的。 Dan saudara, saya ingin mengajak kita untuk membuka di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. 我们一起来看约翰福音14章26节。 Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 保惠师就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要教你们想起我对你们所说的一切话。 Kalau saudara baca di dalam bahasa Indonesia memang kurang begitu jelas. 呀，如果用印尼文圣经来读，不是说很清楚， Hanya dituliskan kata penghibur. 就是只是写了在这边是保惠师。 Tapi kalau di dalam bahasa Inggris dan bahasa aslinya 从原文以英文来说呢， diterjemahkan sebagai comforter. 是成为一个安慰师， Orang yang membawa ketenangan dalam 是 hidup kita. 带来我们平安的。 Kita tahu bahwa hari-hari ini dunia semakin membuat kita tidak tenang. 我们知道哦，在这个现在这个时代，太多的事情让我们没有得到平安。 Bahkan hari-hari ini nama-nama penyakit itu semakin keren, tapi penyakitnya aneh-aneh. 呀，这个现在的那个病菌病毒哦，哇，那个名字就奇奇怪怪哦， Dan itu membuat kita tidak tenang. 让我们没有觉得有平安， Membuat kita melakukan tindakan-tindakan yang aneh-aneh. 让我们活出那个很奇怪的那种动作。 Dan di sini kita diingatkan 在这里，神提醒我们， bahwa ketika Yesus naik ke surga, 当耶稣升天， kita tidak ditinggalkan sendirian. 我们不是被留在一个人。 Yesus berkata, aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. 耶稣说：“我将赐给你一个什么保惠师、安慰师。 Oh, dan saya ingin yakinkan saudara semua 我要确定 bahwa penolong itu, 那个保惠师， Roh Kudus itu 那是圣灵， ada di dalam hidup kita. 在我们每个人的生命里头。 Sekarang ada, Pak? 现在有吗？ Ada. 有， Dia tidak meninggalkan kita. 他从来没有离开过我们。 Karena kalau Tuhan Yesus berkata Roh Kudus akan tinggal di dalammu, maka Roh Kudus akan tinggal di dalam kita. 因为耶稣亲口说的，圣灵要居住在我们里面，他就绝对在我们的里面。 Tapi seringkali saudara, 但是常常 kita tidak sadar 我们没有领悟过来， yang ada di dalam hati dan hidup kita 在我们的生命与我们的心里头， itu Tuhan sendiri. 就是神自己。 Roh Kudus itu Tuhan. 圣灵就是上帝， Dia berkuasa. 他是全能的。 Dan Roh Kudus itu bukan hanya berbicara tentang manifestasi atau hal yang bisa dilihat oleh mata. 圣灵不是单单是用我们人的眼目可以看得见的。 Sekali lagi kita selalu membayangkan bahwa orang penuh Roh Kudus itu hanya orang-orang yang kalau berbicara Shalom. 我再说一遍，那些被圣灵充满的人，好像他的特征就是平安， Bukan itu. 不是， Tetapi justru 但是就是 ketika kita menghadapi tantangan, 当我们面对挑战， kita tahu 我们知道 Roh Kudus ada di dalam kita. 圣灵居住在我们里头。 Ketika kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan, 当
我们不知道我们该怎么样做的时候， Firman Tuhan berkata, 神的话告诉我们， Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. 他会指教你们所做的一切的话。 Ketika kita lupa akan sesuatu, 当我们忘记一件事情， Dia yang akan mengingatkan kita. 他会提醒我们， Dan itu adalah Roh Kudus bagi kita. 那就是圣灵所住在我们里头。 Dan yang kedua, kita buka di dalam Roma pasal 8 ayat 26. 第二，我们来看罗马书8章26节。 Saya akan baca dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 况且我们的软弱有圣灵帮助我们，本不晓得当怎么样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。 Jadi saudara kalau bingung mau berdoa apa, kalau saudara hatinya sedang tidak nyaman untuk berdoa, sedang banyak pikiran, gak usah khawatir. 当你们觉得里面的灵很乱，当你觉得里面很烦躁，要怎么样祷告？你不知道怎么祷告，你不要担心， Karena Roh Kudus ada di dalam kita. 因为圣灵居住在我们里面。 Dan Roh Kudus yang akan bersyafaat berdoa, menggantikan kita yang sedang tidak bisa berdoa. 圣灵居住在我们里面，替我们来代祷，成为我们的代祷者。 Kenapa? 为什么？ Supaya hubungan kita kepada Bapa tidak terputus. 让我们跟天父的关系没有被切断。 Nah saudara, sampai 2 ayat ini kita sudah bahas. Semua yang kita bicarakan tentang Roh Kudus adalah hal-hal yang menguntungkan kita. 我刚刚跟你们分享这2章经文呢，就是圣灵是对我们是有益处的，有好处，有帮助的。 Jadi tidak ada alasan untuk menolak Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. 所以没有理由，如果我们拒绝圣灵动工在我们的生命里头。 Mungkin kalau ada orang-orang yang alergi atau tidak suka terhadap Roh Kudus karena mereka belum mengerti pribadi Roh Kudus itu seperti apa. 也许有的人，有的基督徒不喜欢拒绝圣灵，因为他们不完全的了解圣灵是怎么样的一个保惠师。 Roh Kudus itu tidak pernah merugikan hidup kita. 圣灵从来没有让我们的生命吃亏。 Roh Kudus itu justru menguntungkan hidup kita. 圣灵是对我们的生命是有益处的。 Mau dipenuhi oleh Roh Kudus? 要被圣灵充满。 Jadi sekarang kita mengerti dipenuhi Roh Kudus itu bukan hanya tentang karunia dan manifestasi. 所以我们明白被圣灵充满，不是单单的那个外在的那种看得见的，我们全身会发抖啊，或者那个恩赐。 Tetapi kita mempersilahkan Allah sendiri yang adalah Roh Kudus bertahta dan mengendalikan, memimpin hidup kita. 那是我们邀请圣灵，就是他是我们的神，邀请他来掌管我们的一生。 Amin. Saudara, suatu hari ada seorang pendeta, penulis dan teolog yang bernama D.L. Moody. 呀，有一天有一位牧师，他也是作者啊，他也是一个神学家 D.L. Moody。 D.L. Moody pernah memberikan seminar di depan anak-anak. 他在一个研习会，在一个讲座， Dan kemudian ketika memberikan seminar, dia membawa sebuah gelas kosong. 他在讲座的时候，他在分享，他带着一个空的杯子， Dan kemudian dia bertanya, 然后他问 anak-anak, 孩子们， bagaimana caranya mengeluarkan udara dari dalam gelas yang kosong ini? 怎么样把杯子里面的空气把它弄出来？ Ada yang menjawab, saya Pak. 有的说，来，我来回答。 Kita akan sedot udaranya pakai pompa. 啊，我们用那个pump 那种pumping 的那种的吸气的那个机器把它吸出来。 Dan D.L. Moody berkata, silahkan dicoba. 然后迪安穆迪说，请便。 Dan dilakukan, disedot udaranya. 然后他用那个吸气的把它吸出来。 Untuk beberapa detik pertama, sepertinya berhasil. 这几秒钟感觉上好像是成功了。
Tapi beberapa waktu kemudian 过了一段时间， gelas itu pecah hancur 那个杯子裂开， karena ada tekanan yang besar. 因为有很大的压力。 Dan kemudian anak itu duduk kembali karena gagal 然 dia. 后那个孩子就回到他的座位，因为他失败了。 Dan kemudian banyak jawaban-jawaban yang lain. 很多别的答案。 Dan akhirnya D.L. Moody berkata, oke, sekarang semua perhatikan saya. 然后第二目的说好，现在请大家来注意我， Ambilkan saya 1 botol air. 帮我拿一瓶水， Dan D.L. Moody berkata, lihat saya. 请你们注意看我。 Dia tuangkan air itu ke dalam gelas 他把那个水倒在那个空杯子里面， sampai penuh. 一直到满。 Dan D.L. Moody berkata, 第二目的说， tidak ada lagi udara. 在那个空杯子满了那个水，再也没有空气。 Dan D.L. Moody lalu berkata, 然后他说， selama ini 在这一段时间， kita mengikut Kristus. 我们跟随基督， Kita selalu takut 我们一直害怕， untuk jatuh dalam dosa. 害怕我们也在那个软弱中，在罪恶中， Berbuat salah. 我们害怕我们做错事情， Salah ambil keputusan. 我们怕做错决定， Dan lain-lainnya. 还有其他的。 Padahal itu semua bisa diatasi 那一切能够我们可以解决的， ketika kita menyerahkan diri 当我们降服， dan dipenuhi oleh Roh 被 Kudus. 圣灵充满。 Seringkali kita ini lucu, saudara. 我们这个基督徒这个很好笑， Kita berusaha untuk menjauhi dosa dengan cara takut berbuat dosa, khawatir ini dan seterusnya. 我们一直经历我们眼里的那个罪恶。 Hal itu seperti sama dengan mengeluarkan udara dari gelas dengan cara yang lain, yang aneh-aneh. 那就是像我刚刚讲的那个年轻人，把那个用吸气把那个空杯子的气把它吸出来，一倒导致那个被子那个碎掉。 Pada awalnya mungkin kelihatan berhasil, 刚开始觉得是成功的， tapi tidak akan berhasil. 但是绝对不会成功的。 Kenapa? 为什么？ Karena tidak ada yang memenuhi gelas itu. 因为没有东西把那个空杯子装满了。 Hari ini kita belajar, 今天早上我们学习， siapapun kita, 无论我们是谁， apapun pekerjaan 无 kita, 论我们的职位、我们的工作是什么， kita perlu 我们需要 dipenuhi dan dipimpin oleh Roh 被 Kudus. 圣灵充满，被圣灵来引领。 Amin. 阿 saudara. 门。 Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. 没有圣灵，我们什么都不能做。 Galatia 5 ayat 16 berkata, 在加拉太书5章16节， maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 我说你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情意了。 Jadi kita belajar di sini sebetulnya dipimpin oleh Roh dengan kedagingan. Itu berbicara tentang kendali atau kontrol. 我们在这里说，就是不要放纵肉体的情意，就是我们就是被圣灵所掌管。 Cuma ada 2 pilihan, 只有2个选择， dipimpin Roh atau dipimpin kedagingan. 就顺着圣灵或者顺着我们的肉体。 Kalau dipimpin kedagingan, kita akan coba memikirkan semuanya sendiri sampai kita khawatir, bingung, takut, dan seterusnya. 如果顺着肉体呢，后果是什么？我们就害怕，我们就有压力，我们就恐惧。 Tetapi ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, 但是当我们被圣灵引领，被圣灵顺着圣灵的时候， maka kita akan tinggal diam, 我们就安静 menantikan pimpinan Roh 等 Kudus. 候圣灵的带领。 Apa yang harus dilakukan? 然后应当做的是什么？ Apa yang harus dikerjakan? 应当要行的是什么？ Roh Kudus yang akan memimpin. 圣灵会引领我们。 Kita siapkan Roma 8 ayat 14. 我们来看罗马书8章14节。 Namun sebelumnya saudara, saya mau mengingatkan saudara, 之前我要提醒大家， Galatia 5 ayat 16 tadi Paulus berbicara kepada jemaat di Galatia. 刚刚讲的加拉太书5章16节是保罗向这个加拉太的教会说话。 Berjalanlah di dalam roh.
他说：“你要不要放纵肉体，而是你要顺着圣灵来行走。” maka engkau tidak akan memenuhi keinginan dagingmu. 那就你不会满足你肉体的情意。 Nah, berjalan di dalam roh ini adalah sebuah hubungan yang aktif. 呀，这里的顺着圣灵而行呢，是一个不断的与圣灵有连结的关系。 Artinya setiap kita bangun pagi kita selalu berkata Roh Kudus pimpin hidupku sepanjang hari ini. 就像每一个早晨，我们一起床，我们醒来就说：“圣灵啊，引领我这一个整天。” Kita yang mengambil keputusan untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus. 是我们哪个决定，做一个决定，要有圣灵来引领我们的一整天。 Karena Roh Kudus itu pribadi yang lembut. 因为圣灵是一个温柔的圣灵保护。 Kalau dia tidak diizinkan, dia tidak akan melakukan apa-apa. 如果我们不邀请他，他什么都不做。 Tapi ketika dia diizinkan, 当我们邀请他的时候，欢迎他的时候， dia akan memimpin kita 他会引领我们的一整天，我们的人生。 dalam segala kebenaran. 甚至我们引领我们走真理。 Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan 呀， Yesus. 相信的人鼓掌，大声的鼓掌。 Nah, kita buka dalam Roma 8 ayat 14. 我们来看罗马书8章14节。 Seringkali kita ini berkata, ketika ada pendeta yang bertanya, siapa yang anak Allah? Kita angkat tangan semuanya. 如果有牧师问谁是神的儿女，我们大家就举手。 Tapi kita lihat di Roma 8 ayat 14, 我们在罗马书8章14节，我们看 bahwa anak Allah adalah orang-orang yang memilih untuk mau dipimpin oleh Roh Allah. 罗马书8章14节告诉我们，因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。 Coba kita baca ayatnya sama-sama. 我们一起来读。 Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah，因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。 Jadi kalau kita berani mengklaim berkata bahwa saya anak Allah, 如果我们很勇敢的来宣告我是神的儿子， kita harus mau dipimpin oleh Bapa kita. 所以我们必须愿意被我们的阿爸父神来引领， Bukan kemauan kita sendiri. 不是用我们自己的血气，用我们的肉体。 Walaupun mungkin menurut kita pikiran kemauan kita itu yang terbaik, 也许我们觉得我们的理想、我们的抱负啊，这个是最好的。 tapi kalau itu bukan dari Roh Kudus, 但是如果那个不是从圣灵来的， itu bukan yang terbaik. 那个不是最美好的。 Walaupun mungkin kelihatannya kita sudah menemukan jalan keluarnya, 也许我们已经看见前面的路可以走下去。 kalau itu bukan merupakan pimpinan atau tuntunan dari Roh 如 Kudus, 果那个不是圣灵的引领， itu bukan jawabannya. 那个不是答案。 Bagian kita cuma apa? Tunduk dan dipimpin oleh Roh Kudus. 我们的部分，我们要降服，让神的灵来引导我们。 Dan ini diperjelas oleh ayat terakhir yang merupakan ayat tema kita tahun ini. 那这个更清楚的更强调的，用最后一章经文是我们Gereja Allah Baik神正美好教会的一整年的一个tema，一个标题Efesus 5 ayat 18. 以弗所书5章18节， Saya akan baca dalam bahasa Indonesia. 我用印尼文来读。 Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. 不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。 Amin. 阿门。 Nah, ini mungkin saudara, karena ini Surabaya, kita mungkin bertanya-tanya, 也许这个失水，我们就会问： loh, nggak boleh minum anggur? 不可以喝酒吗？ Bukan. 不是， Yang tidak boleh adalah mabuk oleh anggur. 不可以是醉酒，不是酒不可以。 Firman Tuhan mengingatkan, jangan kamu mabuk oleh anggur. 神的话告诉我们，提醒我们不要醉酒。 Mengapa seolah-olah firman Tuhan begitu menentang akan mabuk oleh anggur? 为什么神的话语这么的反对醉酒？ Karena mabuk atau tidak mabuk itu berbicara tentang kehidupan yang dikendalikan atau dikontrol. 醉酒或不醉酒呢，是有关于谈到什么？关于我们的生命有没有被掌管或者没有被掌管？
Karena Tuhan Yesus sudah berkata dengan jelas, 因为耶稣很清楚地告诉我们， kalau kamu menghadapi masalah, 如果你面对问题， kamu menghadapi tantangan, 你面对挑战， jangan dikendalikan oleh anggur. 不要被这个酒掌管。 Jadi saudara, masalah utamanya di sini siapa yang sedang mengendalikan hidup kita? 所以现在在我们的生命里头，到底是谁在掌管我们？ Apakah Roh Kudus 是不是圣灵掌管我们， atau yang lain? 或者别的来掌管我们？ Karena kita bisa menjadikan anggur itu pelarian dari setiap masalah. 我们可以把那个酒当作我们逃避现实的一个地方。 Saya berjumpa dengan banyak orang Kristen 我遇到很多基督徒 yang berbicara kepada saya, 跟我说， Pak, 牧师， kalau malam hari 如果晚上 saya nggak bisa tidur, 我不能够睡， saya minum anggur 我就喝酒， supaya saya bisa tidur. 让我可以睡得好。 Memang bisa tidur, 对，真的可以睡。 tapi apakah setelah minum anggur masalahnya selesai? 但是喝了酒以后，你的问题会解决吗？ Namanya pelarian itu. 那个就是逃避现实。 Tapi kalau bersama Roh Kudus, 但是如果你与圣灵同行， dipimpin oleh Roh 被 Kudus, 圣灵来引领， memang mungkin masalahnya masih ada, 问题仍然存在， tapi Roh Kudus juga ada, 但是圣灵也存在。 memimpin kita pada segala kemenangan, 圣灵引导我们经历得胜，又在得胜。 menyertai kita setiap hari, 他与我们同在，天天与我们 memberikan damai sejahtera dalam hidup kita, 把平安赐给我们的生命， memberikan ketenangan dalam hidup kita. 给我们一个和睦的心。 Itulah mengapa kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus, 所以为什么你我必须要被圣灵来引导， bukan mabuk oleh anggur, 不是用醉酒， tetapi dikontrol, dikendalikan oleh Roh 不 Kudus. 是被酒所掌控，而被圣灵来引导。 Saudara, saya tidak akan perpanjang pesan firman Tuhan, 我不继续来分享这个神的话语， tapi pesan utamanya tahun ini, 但是在新的一年最重要的，我给你们一个很重要的一个信息。 setiap pagi kita membuka mata, 每一个早晨，我们睁开我们的眼睛， kita mau berdoa, 我们要祷告， Roh Kudus pimpin. 圣灵引导我。 Aku tidak bisa berjalan sendirian. 在这一整天，新的一天，我无法独自一人行走， Aku perlu Engkau 我需要你 menyertai, 来带领， memimpin 来引领 kehidupanku. 我的生命。 Amin, saudara. Amen. Amin. Amen. Jadi lain kali kalau kita berbicara dengan Roh Kudus, jangan alergi dulu. 如果我们跟圣灵祷告，不要觉得很敏感。 Karena Roh Kudus itu bukan hanya berbicara soal karunia dan seterusnya. 圣灵不是就单单有关你恩赐，或者被圣灵充满，或者有任何的那个外在的这个现象。 Tapi Roh Kudus itu juga berbicara tentang damai sejahtera, 圣灵是讲到平安， hati yang tenang, 讲到里面有一个和睦的心， dan kemenangan yang akan terjadi. 而且得胜在我们的面前。 Amin, saudara. Amen. Sebagai penutup, 结束， saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga saya. 我要见证神的美好在我的家庭。 Kurang lebih hampir 2 tahun yang lalu, 差不多2年前， rumah dari mama saya sudah jadi di surga. 我妈妈的房子在天国已经盖好了， Sehingga dia harus pulang. 所以她必须要回天家。 Dan ketika sejak pertama kali sakit cukup parah, 当她第一次她病危的时候， banyak orang yang bertanya kepada saya, 很多人问我， kok kamu nggak sedih ya? 为什么你不难过？ Kok kamu nggak marah? 为什么你不生气？ Kok kamu nggak kecewa? 为什么你不失望？ Saya jawab, 我回答， saya juga nggak tahu. 我也不知道， Kenapa saya nggak marah? 为什么我不生气？ Kenapa saya nggak kecewa? 为什么我不失望？ Mereka bertanya kepada saya, 他们问我， kok kamu kuat ya? 为什么你那么坚强？ Kalau saya 如果是我， saya nggak kuat. 我没有办法。 Kenapa? Karena mama lemah sekali waktu itu. 为什么？因为那时候我妈妈的情况非常非常的软弱， Berjalan saja sangat sulit. 连走路都很难走。 Jadi saya yang adalah anak nomor 1 dan yang badannya paling besar, 我是她的第一个孩子，而且我是身体最大最壮， penggendong mama saya. 我是抱着妈妈的。 Saya cuma bilang, Ma, dari kecil mama gendong saya. Sekarang gantian, saya gendong mama. 我跟妈妈说，妈，从小你抱着我，现在换
换这个位置哦，我来抱你。 Bahkan ketika mama mandi pun nggak bisa berdiri, harus saya pegang. 我妈妈洗澡也没办法站起来，我必须要抱着她。 Dan terus itu dilakukan berhari-hari, berbulan-bulan. 那个一天一天，一个月一个月， Sampai pada suatu hari tiba-tiba out of nowhere, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba mama berkata sama saya. 突然间没有风没有雨，妈妈跟我说， Panggilan saya oleh mama saya itu Den. 我妈妈叫我叫 Dan， Den, terima kasih ya. Dan 谢谢你， Terima kasih ya sudah merawat mama. 谢谢你已经照顾妈妈。 Nah saya nggak ada pikiran lain, saya bilang, loh ngapain bilang terima kasih mah? 我跟妈妈说，你干嘛跟我说谢谢呢？ Sudah seharusnya karena mama sudah membesarkan saya. 那是应该的，因为你抚养我长大。 Dan sudah peristiwa itu selesai, waktu berjalan. 啊，过了以后，时间一直流逝。 Tiba-tiba di bulan Februari 2023, 忽然间在2月份的2023年， Tuhan memberi kejutan yang luar biasa. 神给我们额外的惊喜。 Nah, untuk informasi, mama saya itu penyakit yang diderita adalah gagal ginjal kronis, sudah ginjalnya hampir tidak berfungsi. 就是要告诉大家，我妈妈的病就是她的那个肾衰竭已经没有完全能够医治， Sehingga salah satu pilihan terapi penyembuhannya adalah cangkok ginjal. 所以唯一的一条路就是要肾脏移植。 Dan semuanya berbicara kepada kami sulit, mahal, mustahil. 很多人告诉我们很难、不可能，而且又很贵。 Tapi Tuhan itu luar biasa. 但是神是伟大的神， Hanya dalam waktu 3 hari, 只有3天的时间， donor ginjalnya bertemu dengan mama. 那个要那个见那个肾脏的人一见我妈妈， Orang Surabaya 10岁的人 masih umur 30 tahun, 才30岁， tidak merokok, 他不抽烟， tidak minum alkohol. 他不喝酒， Artinya ginjalnya sehat. 就是他的肾是健康的， Tuhan luar biasa. 肾是了不起。 Dan kemudian yang kedua, 第二， dilakukan di mana cangkok ginjal itu? 那要肾脏移植在哪里？ Opsi pertama di Jakarta. 第一个选择在雅加达。 Ketika kita bertanya berapa harganya, 当我们在雅加达问多少的手术费， 1,6 miliar. 1.6 miliar， Dalam hati saya bertanya, 我就这样问， itu uang semua atau daun? 那个是钱，我这是业， Sangat mahal. 非常的昂贵。 Tiba-tiba ada orang yang telepon papa saya. 突然间有人打电话给我爸爸， Pak, ada opsi lain. 还有有第二个选择， Yogyakarta 在日惹 ditanggung BPJS. 是 BPJS 可以负责的，哇 Ditanggung BPJS. ，BPJS 负责的。 Bayangkan dari 1,6 miliar biayanya berubah tinggal hanya sekitar 90 juta rupiah. 从1.6 M 变成剩下90条。 Dan kita berangkat ke Jogja 我们去日惹， karena donornya sudah ada, 因为那个健肾脏已经预备好了， tinggal melakukan prosedur. 就是要继续用其他的手续把它完成。 Dan ketika sampai Yogyakarta kami baru tahu 到了日惹，我们才知道 bahwa rumah sakit di sana 那边的医院 itu khusus orang-orang yang parah saja. 是专门给一个非常严重的病人。 Karena kami lihat sendiri, 我们亲眼看， ambulan dengan berbagai plat nomor dari berbagai kota itu datang silih berganti ke rumah sakit itu. 我们看见了好几个那个救护车，它的车牌是从不同的城市来到那个医院。 Dibuka dan dicek kondisi pasiennya. 当打开那个车门，那个救护车的车门一打开，看到那个病人的状况， Dan dengarkan saudara, 你们好好听。 kalau kondisinya kurang parah, 如果不够严重， kondisinya tidak parah, 不是很严重， disuruh pergi rumah sakit lain. 叫他去别的医院， Jadi itu hanya untuk orang-orang yang sangat parah. 用来是专门已经很病危的、已经很严重的病人。 Bahkan saudara saya yang di Yogyakarta yang merupakan dosen farmasi di Sanata Dharma, 甚至于我的这个亲戚是在这个药剂师是的教授的药剂师的教授在那边 berkata kepada saya, 告诉我， kok bisa mama masuk rumah sakit itu, bagaimana caranya? 妈妈怎么会进到那个医院？那个是用什么方法？ Kami orang Jogja saja kesulitan. 我们热惹的人，当地的人都很难进到那个医 Kamu 院。 jauh-jauh dari Mojokerto kok bisa masuk di situ, bagaimana caranya? 你从莫卓克到这么远，可以怎么样会进到那个医院呢？
Sekali lagi kami melihat kebesaran Tuhan. 再一次，我们看见神伟大的作为。 Kemudian tibalah hari di mana harus melalui 11 poliklinik pengecekan untuk bisa cangkok ginjal. 然后就到了有一天需要经过11个手续。 Ingat tadi saudara, sudah ada 2 mujizat yang terjadi saudara. 记得刚刚有2个神迹已经发生了。 Nah, saat itu ketika akan dilakukan pengecekan kondisi mama saya, 那时候要经过11个手续的这个检查， tiba-tiba mama saya kolaps 忽然间我妈妈昏倒了， dan harus masuk gawat darurat. 一定要进到那个加护病房。 Dan ketika di dalam gawat darurat, 在那个加护病房的时候， dokternya berkata, 医生说 wah ini kakinya harus dipotong 哇，这个脚一定要把它击掉， karena sudah nggak dialiri darah. 因为那个血没有流到你妈妈的脚。 Nah, ada seorang nabi, seorang pendeta yang mendampingi kami. Beliau datang tiba-tiba dari Jakarta bawa mobil. Kami nggak tahu mengapa, tapi saya yakin Tuhan yang suruh. 这个因为李先知他突然间从雅加达开车来到我们热热来陪伴着，我不知道他为什么突然会来，是相信神感动他来。 Jadi Tuhan berkata kepada dia, kakinya nggak perlu dipotong. 神跟他说，脚不需要击掉。 Dan dia berkata ke dokter-dokter di sana, 他跟医生来说， nggak mau dipotong. 不要击掉。 Dokternya marah-marah. 医生生气， Kami ini yang mengerti medis, 我们是医生，我们懂， harus dipotong. 我们懂得怎么样医疗，一定要把它 Kalau nggak 击掉。 dipotong, 如果不被击掉， menyebar semua. 会到全身蔓延。 Oh iya, saya lupa cerita. Mengapa kok kakinya harus dipotong? 我忘记为什么我妈妈的脚要被击掉。 Maaf ya, waktunya bertambah agak lama. Gak apa-apa。 2018, 2018年， mama saya diajak oleh opa saya check up ke Pineng. 我祖父带我妈妈去槟城来身体检查， Dan hasil lab keluar, 那个报告验血报告出来， dokternya marah-marah. 那个医生很生气， Dokternya berbahasa Indonesia, ibu duduk kamu. 姐妹你坐下来。 Ya dokter, gitu. 呀，医生， Kenapa dokter? 为什么医生？ Datamu ini data orang koma, kenapa kamu masih bisa berdiri sehat seperti itu? Koma, data orang koma, orang yang panik. OK， 你的 Data lab. 你的验血报告，你应当已经是昏迷不醒了，为什么你还会这么健康来到这里？ Mama saya juga bingung, saya nggak tahu apa-apa. 我妈妈也是莫名其妙，她也不知道为什么。 Ternyata baru terlihat 原来也从那个验血报告看到， gula darah 700, 她的血糖是700的， tapi tidak buta, 可是没有下炎， masih bisa jalan pelayanan, 可以服侍上帝， sehat. 仍然健康。 Nah, maju lagi saudara ya ke tahun 2023 setelah mama saya dipanggil Tuhan. 再往前，2023年，当我妈妈已经被主接回天家， Ketika saya sedang berkhotbah seperti ini 当我现在就像今天早上这样讲到， di Sidoarjo, 在西多尔州， Tuhan ingatkan saya, 神提醒我， Daniel, 娘娘， ingat data mama dari 2018. 你记得妈妈从2018年， Seharusnya 2018 mama sudah tidak ada. 2018年妈妈应当已经不在人间了。 Tapi 2018 sampai 2023从2018年到2023年， itu adalah perpanjangan umur dariku, kata Tuhan. 我已经延长你妈妈5年的岁数。 Mama bisa melihat kamu menikah, 妈妈可以看见你结婚， mama bisa lihat kamu punya anak, 妈妈可以看见你有孩子， dan mama bisa menimang cucu selama 2 tahun. Setiap hari diajak berdoa bersama oleh mama. 妈妈每一天能够抱着他的孙，抱着你的儿子，每一天2年抱着，每一天为他祷告。 Dan di situ saya bilang mujizat ketiga. 那是我说那个是第3个神迹。 Kembali lagi ke rumah sakit di Yogyakarta ketika dokter berkata kakinya harus dipotong. 再回到热热，那个医生说脚要把它击掉， Tapi Tuhan berkata tidak boleh dipotong. 但是神说不可以击掉。 Singkat cerita, saudara tahu apa yang terjadi? 长话短说，发生了什么？ Kakinya tidak jadi dipotong, tetapi kakinya di-ring. 他的脚没有被击掉，但是被ring起来。 Saudara, biasanya yang diberi cincin atau ring itu kan jantung ya. 普通
放那个 ring 是心脏， Di Jogja dilakukan di ring kakinya. 是在他的脚被 ring 起来， Cuma dalam waktu 2 hari, kaki yang sudah menghitam gelap itu normal lagi. 就2天那个黑色的脚又在正常。 Mujizat keempat. 但是第4个神迹， Mujizat kelima, 第5个神迹， mama itu punggungnya luka semua 我妈妈的背全部受伤， karena tiduran di ranjang terus. 因为一直躺在床上， Nah di Yogyakarta, 叫热热。 ternyata teknologi rumah sakitnya sudah seperti luar negeri. 他的医疗的技术像外国一样， Dia punya ranjang yang bergetar gini, 他那个床会一直动， sehingga punggungnya nggak luka. 让他的背不会受伤。 Saya bersyukur saya cuma bisa bilang kepada Tuhan Yesus, 我很感恩，我只能跟耶稣说， Tuhan Yesus, 主耶稣， ini bukan masalah mama meninggal atau tidak, 这个不是关你妈妈过世或者不过世， tetapi Engkau tunjukkan pada kami semua anak-anaknya dan papa sebagai suaminya, 但是你让我们成为他的孩子，包括我的父亲做他的丈夫。 bahwa kalau Engkau mau menyembuhkan 如果你要医治妈妈， terlalu mudah, 是太简单了， semudah membalikkan tangan. 就像你把他手翻过来。 Tapi kalau memang rumahnya sudah jadi, 但是如果妈妈在天国的房子已经盖好了， harus pulang. 那一定要回天家。 Dan ini yang mau saya sampaikan. 这个就是要跟大家分享的。 Saya masih ingat sekali 记得 hari Minggu 礼拜天 pukul 10 pagi 10点早上， di Yogyakarta. 在热热， Kami dipanggil oleh profesor, saya lupa namanya, kepala dokter syaraf neurologi. 我们被那个这个神经科医生， Mereka memanggil kami 他们叫我们， dan berkata, 他们说 Ibu, mamamu sudah 80% meninggal 你妈妈已经80%已经过世， karena mati batang otak atau brain stem dead bahasa Inggris. 因为她的脑部已经完全已经没有起作用了，完全都死了。 Tetapi denyutnya masih ada, 但是她的心跳仍然在跳， nafasnya masih ada sedikit. 她仍然还有呼吸， Kami cuma akan berikan vitamin. 我们就给她维他命。 Dokternya berkata, Pak, mau ada pilihan lain ventilator. 有没有别的选择？要把它剖动哦，给她一个呼吸器。 Dan kami bilang, kalau Tuhan izinkan, silahkan. Kalau Tuhan tidak izinkan, nggak akan ada ventilator. 我们说，如果上帝要，我们就可以用那个 ventilator 那个呼吸器。 Dan saudara tahu, rumah sakit itu RSUP, Rumah Sakit Umum Pusat, milik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ventilatornya 50 lebih dalam rumah sakit itu. 在那个医院是嘎加马达大学的医院哦，所以它的那个 ventilator 它的呼吸器有50几个， Dan saat itu tidak ada yang tersedia. 全部被用掉了。 Ada satu 有一个 rusak. 坏掉， Berarti Tuhan tidak izinkan pasang ventilator. 所以神就不要它被这个插管子。 Ini semua campur tangan Roh Kudus. 这个全部都是圣灵来带领。 Dan pukul 10.20, 10.25 10点20、10点25， kami dipanggil oleh suster, 护士叫我们， Pak, ibu sudah semakin melemah, barangkali keluarga mau berada di dekat ibu. 妈妈semakin越来越软弱，也许家属要就在妈妈陪着妈妈在旁边。 Dan akhirnya kami bergandengan tangan dengan mama yang sudah diranjang. Banyak kabel di mana-mana, saudara-saudara, seperti robot. 所以我们就牵着妈妈的手，她的全身很多的管子，像那个机器人。 Kemudian papa saya merasa kok seperti ada yang menahan, kenapa kok tidak berangkat? Padahal memang sudah waktunya berangkat. 我爸爸有感觉，为什么不走？好像有一件事情，好像一样东西把他拦住。 Ternyata ada satu hal 原来有一件事， yang papa baru ingat. 我爸爸才记得， Sampai detik terakhir hidupnya mama, 一直妈妈的最后一口气， mama hanya memikirkan pekerjaan Tuhan saja. 妈妈还想着神的国度。 Dan akhirnya papa berkata di telinganya mama, 然后最后爸爸在妈妈的耳朵说话， kalau nama Mandarinnya itu Huang Xinsan atau Wei Xinsan, nama mama 哎呀 saya. 我妈妈的中名叫黄信善， San, 三， jalan duluan. 你先走吧， Pelayanan
神的服侍， nanti anak-anak yang lanjutkan. 孩子会继承。 Itu pukul 10.34. 那是10:34， Saya masih ingat memori itu. 我非常清楚记得， Dan saya simpan sebagai memori indah dalam hidup saya. 那个是我留在我的心，成为一个甜蜜的回忆。 Ketika Papa berkata, jalan duluan, Roh Kudus menyertai. 爸爸说：“你先走吧，圣灵与你同在。” Nanti anak-anak yang melanjutkan pelayanan. 孩子们来继续神的国度、神的事工。 Reaksi terakhir dari yang saya lihat dari Mama adalah 最后，我亲眼看见妈妈的反应， air mata yang menetes di sebelah kanan. 她的眼泪从右眼掉下来。 Lalu 1 menit kemudian suster datang. 1分钟后，护士来了， Suster dan dokter banyak. 护士dan好多医生， Mereka berbaris di depan kami. 他们排队在我们的前面， Mereka semua membungkuk. 他们全部就是他们就是带着一个很金钱的态度， Dan mereka berkata, 他们说 Bapak, anak-anak, itu sudah tidak ada. 先生，孩子们，妈妈已经走了。 Dan yang aneh mereka berkata seperti ini. 奇妙的，医生们跟护士们这样子说。 Bahkan di sinetron aja saya nggak pernah lihat dokter dan suster yang berbicara seperti ini. 在连续剧，我没有看过，没有听过医生这么说。 Mereka berkata seperti, Bapak, anak-anak semua, terima kasih sudah membiarkan kami pelayanan yang membiarkan kami melakukan hal yang natural dan tidak memaksakan apapun juga. 先生，孩子们，谢谢你们，你们不让我们或者强迫我们做一些要强迫你们的母亲要继续活下去。 Kami sangat terberkati dengan apa yang kami lihat di depan kami. 你们的见证使我们得福。 Kalau ada Roh Kudus, 如果有圣灵， hal yang dinilai tragedi, 以人的眼光是一个悲剧， hal yang bisa dilihat oleh orang sebagai sebuah kesedihan perpisahan, 以人的眼光是一个非常一个是一个生死的别离。 Tuhan bisa pakai 上帝可以使用， untuk jadi berkat bagi orang lain. 成为一个美好的见证，成为别人的祝福。 Dan mulai dari hari itu sampai sekarang saya nggak pernah bilang saya nggak punya mama lagi. 从那个时刻，我从来没有说过我没有妈妈， Tapi saya cuma bilang 我只是说， sekarang saya 现在我呢， punya perwakilan di surga. 我有一个代表在 Berikan tepuk tangan buat Tuhan. 荣耀归给我们的上帝。 Dan betul sampai sekarang kami anak-anaknya pelayanan non-stop. 我们成为他的儿女们，一直不停止的来服侍上帝。 Seolah-olah seperti yang dulu biasa dilakukan oleh mama, sekarang kami bertiga dibagi melakukan semuanya itu. 好像妈妈走了，妈妈在那时候在世上所做的每一个服侍，由我们3个孩子来继承。 Meninggal pun tetap banyak mujizat yang terjadi. 虽然他走了，仍然有神迹彰显。 Berikan kemuliaan buat 让 Tuhan. 一些荣耀归给我们的上帝。 Terakhir ya, setelah itu saya serahkan. Benar-benar terakhir, mohon maaf. 最后， Sudah meninggal kan biasanya dikubur. 人过世了以后要被埋葬， Tentunya kalau dikubur harus cari tanah makam. 一定要找那个墓地。 Dan banyak yang memberitahu informasi kami tempat ini, tempat ini, tempat ini, tempat ini. 很多给我们资讯哦，要在哪里好，在哪里好盖那个埋葬。 Sebagai anak pertama, 成为第一个孩子， saya yang keliling cari di mana. 我就去寻找到底哪一个墓地是最适合的。 Akhirnya ada sebuah tempat yang tidak jauh dari Surabaya, hanya naik tol saja bisa sampai. 有一个地方离开市区不远，就用那个高速公路就可以到达。 Ketika saya sampai di sana, hati saya tenang. 到了那个地方，我心里很平安。 Dan saya lihat pemandangannya. 我看到那个风景。 Tolong koreksi saya kalau saya salah ya. Pemandangan dari makamnya mama itu adalah sesuai namanya mama. 那个景观，如果用我妈妈的名字是很适合她。 Saya nggak tahu betul nggak arti nama dari Huang Xinsan atau Wi Xinsan itu mountain, river, gunung, pegunungan. Saya nggak tahu betul atau tidak, tapi 我妈妈的中文名字黄兴山呢，是跟这个山跟海有关系的。
Tapi ketika saya berdiri di sana, 当我站在那里， hati saya tentram. 我非常平安。 Dan saya bilang, Ma, 我说妈， ini tempat yang terbaik. 这个是你最合适的地方。 Nanti tubuhnya Mama di sini ya. 妈，你的议题在这里， Oke, selesai saudara ya. 结束了。 Sekarang 现在 berbicara masalah harganya berapa dan seterusnya. 就讲那个地多少价格。 Ketika saya mendengar harganya, 当我听到价钱， saya kaget 我吓一跳， karena harganya seperti mobil 因为价钱跟汽车一样， dan saya nggak punya uang segitu. 我没有那个钱。 Tiba-tiba ada orang yang telepon saya. 突然间有人打电话给我 Halo Daniel, ，Hello Daniel， sudah ketemu tempatnya? 找到了目的吗？ Bagus? 很好吗？ Suka? 喜欢吗？ Saya bilang suka, 喜欢， tapi mahal. 但是很贵。 Nggak usah takut, sekarang saya transfer. 不用了，现在我就转账给你。 Kamu nanti kembalikan kapan-kapan 50 tahun lagi baru kembalikan. 你50年以后再还给我， Artinya kurang lebih nggak usah dikembalikan. 就是不用还的意思。 Dah, bayar lunasi, tutup, beres. 我全部把它付清掉。 Selesai saudara ya. Yesus. Ternyata bukan cuma sampai di situ. Setelah makamnya ada harus bikin pompai. 不是只有买地而已，买地以后还要买他的那个崩拜。 Papa berpesan kepada saya, 我爸爸告诉我， bikin yang bagus. 要做一个很漂亮的崩拜。 Nah kalau bikin yang bagus, 要做漂亮的呢， gak mungkin murah 不 saudara. 可能便宜。 Ketika saya tanya harganya, 当我问价钱， lebih mahal dari tanah makamnya. 比地还要贵。 Saya cuma bilang, Tuhan Yesus, kalau Engkau sediakan kami pasti bisa. 我只是说，上帝，如果你预备，一定可以。 Dan akhirnya singkat cerita, beberapa mungkin 6 bulan 7 bulan yang lalu, 6个月、7个月前， ada seorang ibu yang telepon kepada kami. 有一个太太打电话给我们， Dia berkata, Pak Samuel, 她说 apa kabar? 萨摩尔牧师你好吗？ Masih ingat saya? 还记得我 12 tahun lalu, 12年前， Bapak Ibu pernah pergi ke Makassar 你们有去过马卡萨， mendoakan tanah saya 为我的地来祷告， yang tidak laku-laku karena sengketa dengan TNI. 那是卖不掉，因为有争执，跟这个近人来有争执。 Puji Tuhan tanah saya laku. 感谢主，我的地卖掉了。 Pak, ini ada sedikit berkat 把萨摩尔这个有一点点的祝福， untuk bikin pompainya ibu. 用来做你太太的澎湃。哈利路亚！ Kalau Roh Kudus bekerja, tidak ada satupun hal yang mustahil. 如果圣灵动工，没有一样东西是不可能的。 Rumah sakit gratis, 医院的免费， peti mati gratis, 这个棺材免费， tanah kuburan gratis, 墓地免费， pompai gratis. 澎湃也是免费。 Itu namanya dicintai oleh Tuhan 那个就 Yesus. 是上帝所爱的。Amen。 Belum selesai, saudara kira sudah selesai? Belum 还没有结束， selesai. Petugas makamnya 在那个看守那个 yang 墓地， sudah membuat ratusan pompai. 已经做了好几百个 Dia 澎 berkata 湃。 kepada 他 saya, 告诉我， dia bukan orang percaya, 他不是基督徒， tapi dia berkata pada 他 saya, 跟我说 Pak, 啊， ibu ini pasti orangnya semasa hidup sangat baik. 你妈妈活着一定是一个善良的人。 Saya tanya kenapa? 我问为什么？ Saya sudah bikin ratusan pompai. 我已经做了好几百个澎湃， Saya nggak pernah lihat marmer 我没有看过那个大理石 yang seindah punyanya ibu. 像你妈妈这么漂亮。 Tiba-tiba saja pabrik kirim marmer yang seindah itu. 突然间，工厂寄的那个大理石很漂亮。 Pasti ibu ini orangnya baik. 你妈妈一定是一个善良的人。 Dalam hati saya cuma bisa bilang, Tuhan Yesus baik. 我的心就说，耶稣你是真美好的耶稣。 Saudara lihat bahkan kematian yang menyedihkan memisahkan Roh Kudus bisa pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amen。你看见一个生死的别离是非常让人非常的沮丧的，是难过的哦。但是上帝可以用这个我妈妈的离别，成为一个美好的见证来荣耀上帝。 Dan mama itu orang yang juga sangat dekat dengan bapak ibu gembala saudara. Saya selalu dengar mama telepon di sofa dengan kakinya di atas. Shalom bapak ibu Tony, saya selalu dengar hampir setiap hari dari dulu. 我妈妈跟李牧师跟师母 Ya memang kami seperti keluarga dekat saudara. 关系非常好。呀，我妈妈打电话给李牧师跟师母，Shalom，
Ya, Pak Tony, Ibu Gembala, tapi Tuhan sangat baik. 上帝是美好。 Amin. Amen。 Kalau kita dituntun oleh Roh Kudus, 如果我们被圣灵来引导， tidak ada satu hal pun 没有一件事情 yang bisa membuat kita 让我们 berpikir bahwa Tuhan gak baik. 来我们想神不是美好的上帝。 Kita akan selalu berkata, apapun yang terjadi dalam hidupku, tetap ku berkata Tuhan Yesus. 我们仍然说，无论发生任何事情，我们的神仍然是美好的上帝。 Apa buktinya? 那个真迹是什么？ Kalau saya sampai hari ini tetap berdiri melayani Tuhan walaupun melalui banyak hal, itu berarti Tuhan Yesus tetap baik bagi kita semua. 那个就是证明，如果今天早上我仍然能够站在这个台上，能够服侍上帝，无论我经过大风大浪，那个是上帝来证明他的美好在我的生命里。 Oleh karena itu saudara, 所以弟兄姐妹们， minta dipimpin Roh Kudus. 恳求在新的一年，恳求圣灵来引领我们。 Maka Anda akan mengalami hal-hal yang luar biasa. 那你要经历那奇妙的大事。 Amin. Amen。 Berikan tepuk tangan untuk Tuhan 荣 Yesus. 耀归给我们 Mari 神。 kita berdoa. 我们现在祷告， Tuhan Yesus, 主耶稣， saat ini 这个时刻， kami bersyukur 我们感恩， untuk kebaikan 因着你的美好 dalam hidup kami. 在我们的生命， Biar firman-Mu 让你的话语 menjadi berkat 成为我们的 bagi 祝福， kehidupan kami. 成为祝福， Biar kami semua 让我们每一个人 siang hari ini 今天中午 memilih 选择 untuk dipimpin 有圣灵来 dan 引导， dipimpin 有圣灵 untuk dituntun oleh Roh Kudus. 来引导在这新的一年。 Terima kasih Tuhan 谢 Yesus. 谢主耶稣， Pimpin kami setiap waktu. 引领我们时时刻刻， Pimpin setiap langkah kami. 使我们的每一个脚步 Pegang tangan kami 牵着我们的手， agar kami tidak tersesat 让我们不迷路， mengikuti jalan. 跟随你的脚踪。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主， Kami berdoa, 我们祷告， kami mengucap syukur. 我们感恩， Haleluya. 哈利路亚。 Amin. Berikan tepuk